بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Al-Fadhil, saudara pengurusi majlis yang saya hormati, Sahibul Fadilah Tuan Syekh Ustaz Muhammad Nur Mansur selaku Tuan Rumah pada hari ini, Al-Fadhil adinda saya itu Al-Sayyid Ustaz Dr. Muhammad Asri Zainal Abidin hafizahullah subhanahu wa ta'ala, Hakim Mahkamah Syariah, guru, tuan-tuan alim ulama, tuan-tuan dan puan-puan, saudara-saudari yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di pagi ini kita dapat mengadakan perjumpaan, mudah-mudahan liqa' dan perjumpaan pada pagi ini akan menghasilkan natijah yang begitu positif, kerana sama-sama kita mencari kebulatan sikap, pandangan dan tindakan kita untuk membenteras semua bentuk kita bid'ah yang dibacakan oleh Al-Fadhil Dr. Asri tadi tentang kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya terlebih dulu memohon ampun dan maaf kerana sekiranya tuan-tuan puan-puan lihat saya kurang selesa lagi. Bukan saya selesa, tapi tuan-tuan puan tengok saya selesa sebab berulang kerap. Jadi orang berhenti, orang buang minyak, kita buang minyak, jadi macam terbalik. Jadi tak apalah, saya minta maaf kiranya ini boleh mengganggu ketenteraman tuan-tuan puan-puan sekalian dalam majlis ilmu yang penuh berkat ini, insyaAllah. Saya sebenarnya memerlukan seorang pembantu saya. Sekiranya pihak Rustia setuju oleh sebab minta maaf Dr. Aziz sebab nak buka-buka dalam kitab, dalam tu bank tu nak kena ada orang tuang pandu. Macam orang buta, dia duk abah cerita jumpa di sana, minta kalau boleh adik saya tu tak syukri, tak tolong ni apa nama nak gunakan sikit tempat boleh. Ayah itu yang mari tak syukriya yang boleh tolong sikit. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, tadi sama-sama kita mendengar ulasan dan kupasan daripada pembentang kata kerja dan buku yang ini akademik ini. Saya rasa bahawa ucapan dan penjelasan itu jelas. Saya tidak perlu untuk mengulangi lagi, cuma saya akan membuat sedikit huraian atau analisa terhadap beberapa perkara yang saya rasa perlu untuk diperjelaskan. Ada dua di antara perkara-perkara yang besar yang perlu kita sentuh. Pertama, kita hari ini nak kena tentukan sikap pendirian. Yang kita dah bincang hari ini apakah masail ni masalah usuliyah atau masalah far'iyah, masalah prinsip ke masalah cabang? Itu dulu. Kalau tuan-tuan saya dan Dr. Asri kita bersetuju untuk mengatakan bahawa masalah ini adalah masalah usul, kita bincang tentang usul. Kalau tuan-tuan kata masalah furu', kita bincang tentang furu'. Kalau tuan-tuan kata furu' mudah, usul mudah, kita bincang tentang furu' usul. Jadi cuma pada tanggapan saya, minta maaf saya gunakan tanggapan wallahu a'lam. Pada tanggapan saya sepanjang yang saya baca lah sepintas lalu buku ni, dan saya tertarik dengan banyak perkara-perkara yang disebut dalam buku ni, dinukil secara amanah oleh Fadil. Kita kira satu pendedahan yang berani. Apa yang boleh saya katakan bahawa dalam Islam ni ada dua perkara, ada dua umur. Satu, ada perkara yang berhubungan soal prinsip, dia panggil al-umur al-usuliyah, al-masail al-usuliyah. Ini semua akidah, akhlak, pokok-pokok dan tunjang-tunjang hukum-hukum,
semua tu benar-benar usul. Soal Rasulullah tu soal usul, soal sahabat soal usul. Sebab tu saya sebenarnya kita satu baris ya dengan Ustaz Asri, bahawa kita sama-sama mempertahankan karamatul sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Persoalan sahabat Rasulullah tu soal usul, bukan soal furu'. Orang nak maki amun tak boleh. Maki saya tak apa, tapi jangan maki sahabat Nabi, walaupun yang paling kecil. Demi Allah kita tak rebah. Jadi ada perkara yang bersifat usul, ada yang bersifat furu'. Sepanjang penelitian secara rambang tu lah, ada lebih kurang dalam berapa puluh muka, lebih kurang dalam 90 muka buku ni. Dan dalil ataupun contoh-contoh yang dibawa datang oleh Al-Fadhil ni semua berhubungan furu', bukan berhubungan usul. Kalau sudah kita kategori dan labelkan bahawa ini masalah furu', dan saya rasa tuan-tuan puan setuju dengan saya, maka kita kena buka kitab furu', di mana kitab furu' ni ialah masail-masail semuanya, masalah-masalah ijtihadiyah yang ulama-ulama tidak sepakat. Kau ni kata makruh, kau ni kata haram, kau ni kata harus, kau ni kata sunat. Semua musib, semua betul. Kerana bila masuk peringkat furu' ni, al-haqqu fil masail al-far'iyyah muta'addid. Kebenaran kata ulama-ulama usul dalam soal-soal furu' ni berbilang-bilang. Umpama contoh, saya pergi ke Mekah, Madinah, saya tinggal kunut, sengaja tinggal kunut, sembahyang belakang imam. Lepas tengah tu buat lah, kepal-kepal saya tak buat. Saya kata, Ustaz, Malaysia tak buat? Iya, saya Malaysia buat. Saya tak buat. Saya ikut macam imam. Sami Allahu liman hamidah. Imam Masjidil Haram Madinah, dia tahu, dia alim. Dia bagi satu interval, satu tempoh masa yang agak panjang, sebab dia wirid panjang. Ada wirid-wirid yang benar-benar yang sunnah. Ada orang kita dan sempat kunut. Kurang-kurang kata Allah mafli ya ghafur, Allah mafli ya ghafur, dia kali rukuk, ada sujud kali dengan imam. Dan juga saya tak buat. Dia tanpa ustaz ke benar-benar, saya ikut dia ke imam. Kalau saya daripada awal itu tak mau baca kunut, tiba-tiba sujud sawi, batal sembahyang. Jangan bermain. Jangan silap. Awal memang dawai itu tak mau nak baca kunut. Tok tengok tepi kita ada pak kunut. Sujud sawi. Batal sembahyang, dia apa kita batal? Jangan buat melawak. Sujud sawi bukan lalai. Ni bukan lalai, memang tak buat. Jaga. Benar, minta maaf cakap dia jadi macam orang Kedah lah, tapi tak apa, boleh kira lah. Depa beritahu dah Ustaz Saleh Jamat, beritahu dia telefon mana kita hang cakap, kena cakap orang Perak. Saya ni Kedah Pekat, bukan Kedah Pekat, Kedah Pekat. Kalau Kedah Pekat Omar, Kedah Pekat mana cakap macam tu, lebih kurang mudah-mudahan faham lah. Jadi macam tu, jadi masalah furu' ni memang terdedah kepada khilaf. Umpama contoh yang sebut benda sensitif kan, berkahwin dengan anak zina. Seorang lelaki itu dia mau melakukan zina dengan seorang perempuan, takdir Allah melahirkan anak. Lama keluar anak ni perempuan, dia makin besar, orang tua ni makin menjadi. Dia berjam tak nak menikah. Dia kata bukan aku. Tak, Imam Malik itu haram. Walaupun tidak akan, tapi ayat-ayat dia, maaf saya sebut. Sebagai menghormati Imam Malik, guru Imam Syafi'i kata, aku pun kata makruh. Walaupun kata harus, tapi makruh. Makruh ni on the way itu haram. Menghormati akan Imam Malik, mana menghormati? Ayat tu. Boleh menikah lah. Tinggal lagi makruh. Bicara orang lain lah. Banyak tijah lain kata rupanya tu. Balik semula mana masalah ni, masalah khilafiyah ni, masalah kau ijtihad ni memang khilaf. Di sepanjang yang saya tengok secara spontan ni, contoh-contoh yang diberi oleh Al-Fadhil semuanya masalah furu'. Jadi duduk sekarang ni bahawa kita pastikan sekarang dah, kalau setuju ijma', bagi saya mengatakan masalah masalah furu'. Yang masalah furu' tak tiba bid'ah. Sekarang kita nak bincang tengok betul bid'ah tak benar.
Itu satu perkara. Yang kedua, saya banyak perkara yang saya setuju dengan Al-Fadhil di sekitar dia. Bid'ah yang diturunkan sebab dinukil secara amanah daripada imam-imam yang besar-besar, Ibn Rajab Al-Hambali, Al-Syatibi, Al-Sayuti, Nawawi, semua tu. Walaupun ada setengah buat tafri', dia bagi ada bagian, ada hasanah, ada apa-apa semua, ada yang wajibah, ada yang sunnah semua. Tapi akhirnya berbuat kesimpulan, kullu bid'atin dalalah tu, lahir tu, itu bid'ah yang memang sah, yang bersangat betul-betul dengan nas, yang bersangat dengan aslan min usul tashri', sesuatu yang bersangat dengan nusus syar'iyah, kaedah-kaedah syarak, dan usul-usul syarak, dan ulama ijma' bahawa benda ni tak masuk. Siap, itu bid'ah dan dalalah kita mah. Macam kita kata dalalah ni, kalau bid'ah dah cukup dah sebenarnya. Tapi lebih kurang macam kita sujah dia jatuh timpa kalang kita atas kepala dia. Dah jatuh cukup dah. Cepat ke tanah dah. Kayu kot dua kepala lagi. Tu lah. Bid'ah cukup dah. Tambah kepala lagi terah lagi. Dia takkid. Kukuh lagi tu. Jadi maknanya sesuatu yang apa saja, sesuatu yang bersanggah dengan sebenar-benar sanggahan, dengan nas-nas yang syar'i, qat'i daripada Al-Quran dan Sunnah baginda sallallahu alaihi wasallam, dia ia juga bersanggah dengan usul-usul dalam tasyri', perundangan, prinsip perundangan dan kaedah-kaedah kuliah perundangan, dan dia dikaitkan dengan apa-apa dalam dikatakan ibadat, iaitu dikatakan bid'ah, dalalah. Ini mencakup semua, sampai pada akidah ke, ibadat ke, akhlak ke, ekonomi, politik, habis semua. Dia sengaja Al-Fadhil ni dia tak mau sebut aja, sebab dia lalu step berperingkat. Saya dah sepah daripada awal. Dia kata kita sekarang ni ambil peringkat awal dulu. Cuma saya nak minta maaf dia lah, kita cakap ni, bagi saya elok tekan kaedah dulu. Hal ini soal punuh. Hal punuh ni diikut kali. Artinya kalau kita pergi ke laut, tahan daun kelapa untuk tahan ikan, yang kita nak bawai, ikan pelotan nak besar tu, ikan senangin, ada pun nak seluang orang ni ikut kali. Jadi maknanya yang ni akan ikut pegang kaedah tu. Dan saya tertarik bila dalam mukadimah buku kecil ni, walaupun sikit dia sebut, tapi saya tertarik dan saya sama dengan beliau, menekankan yang paling bahaya ialah yang bentuk akidah kita ni. Umpama, dia buat umpama, mana banyak lagi. Bila umpama seperti ka, amsal, apa lagi dia sebut ni Islam liberal. Ni hari ni tutup bicara. Kalau yang ni Islam liberal dia bincang, dia bincang sana Syaban, antara kita berkeluar. Ada guna bincang, kita bincang, tak apa lagi kita berkeluar. Mudah-mudahan insya-Allah tu saya minta tolong adik saya ni. Jadi tak apalah. Jadi kita rasa bahawa kita semua sepakat kalau sudah bincang masalah furu', masalah cabang, tentu tak sepakat orang ni kata gini, orang kata gini, orang ni kata gini, orang kata gini. Lagu tu lah hatta lah sudut mazhab. Umpama contoh, al-qira'ah la tusul mayyit, bacaan tak sampai pada si mati. Itulah yang difatwa oleh al-Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu warḍah. Dia kata bacaan kepada si mati tak sampai. Tiba-tiba dengan fuqaha Syafi'i yang mutaakhirin, antaranya Imam Bawawi, dia kata al-qira'ah tasil mayyit. Dan ini juga dipakai oleh mazhab yang lain. Rupanya kunci duduk ialah satu tempat. Imam Syafi'i kata, saya bersetuju dan memang berikrar bahawasanya tawasul dengan amal salih memang boleh jaiz dan berittifaq. Saya setuju. Jadi kita gunakan ya Allah Tuhanku, dengan aku baca Fatihah 10 kali ya Allah Tuhanku, jadi kaliannya sebagai syafaat dan dulu ampunlah dosa mak ayahku. Boleh? Allahumma awsil waj'al thawaba ma qara'ah min al-Quran al-azim. Boleh? Tunggu sambung ada. Jadi makna kita ambil jalan tengah. Bahawa ada tempat tu yang khilaf, ada tempat sepakati. Yang bergaduh jangan cari yang sepakat mana. Sebab tu dia ada mahalul khilaf,
ada mahalul wifaq. Kata ulama-ulama fuqaha ni, peratus khilaf tu sikit sangat, yang lain banyak ittifaq. Ambil contoh lagi, dia bawa contoh. Umpamanya macam sentuh lamastumun nisa wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadun minkum minal ghaid aw lamastumun nisa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiban sadaqallahu alazim. Kita ambil lamastumun nisa saja. Imam Syafi'i kata sentuh laki-laki perempuan yang harus nikah, yang ni buat ajnabi, yang ni buat ajnabiyah, tanpa berlapik, batal wudu. Sonok tak sonok memang batal. Yang sentuh pun batal, yang kena sentuh batal. Dia fatwa macam tu. Tetapi begitulah untuk kemudahan orang beri. Min ashabil wujuh fil mazhab Syafi'i yaqul. Antara ashabil wujuh seperti Imam Nawawi. Banyak lagi yang lain-lain. Syirazi, Sa'ad Syirazi, dia kata apa? Sekiranya sentuh tu, siapa sentuh? Sekiranya sentuh tu ialah laki-laki, yang sentuh tu, yang menyentuh tu batal, yang kena sentuh tak batal. Satu pendapat sama-sama betul. Aku betul, hang betul aku. Tapi tanya, ada bahasa sonok tak? Tak. Hang betul apa? Afrika, anak betul apa? Menjantik hang betul tak apa? Tak betul. Betul bi. Tak ada bahasa apa, lagi pula dekat Kaabah nak bahasa ni apa, tak ada apa dah. Jalan terus, yang lupa siapa dah, jalan terus. Rujuk punya rujuk, itu pendapat Imam Malik. Hambali semua ada benda-benda tu. Jadi kita rasa benda-benda yang macam ni kita akan takkan pertikaikan rahmat. Sebab itu saya betul lah bahawa nanti kita cerita bahawa kalau saya sepakat tentang perkara ni, perkara tu perkara furuk, kita masuk cerita bahawa bid'ah tu ialah perkara yang furuk. Perkara asal bukan tu belah, yang furuk tak belah. Asal ke ada sandaran, asal ke ada sandaran, walaupun ada dhaif, di mana periwayat itu tidak dituhmah sebagai pembohong, pendusta atas Nabi, boleh dipakai. Umpama kita katakan, maaf cakap, bab talqin orang mati, kata Imam Nawawi, wa yusannu talqinul mayyitil mukallafi. Imam Nawawi rahmatullahi alaihi berkata, dan disunatkan bertalqin ke atas mayat yang mukallaf. Seorang imam seperti Imam Nawawi nak kata yusannu bukan senang, bukan begini. Pada saya sokol, dah. Orang tu istikharah, orang tu puasa, tahajud, orang tu firasat dia tinggi. Sebab tu Rasulullah sebut, ittaqi firasatal mu'min fa innahu yanzur binurillah. Hati-hati kamu dengan firasat seorang mukmin, kerana dia tengok dengan cahaya Allah. Al ulama hum awliya, ulama akhirat semua awliya, wali-wali, cuma kecil besar saja. Baik, bila macam tu, hadis-hadis yang dikumpul, yang dikain dia tu, kata Imam Nawawi, dia beritahu sendiri hadis dhaif. Cuma hadis dhaif ni kata ulama hadis, sekiranya banyak hadis dhaif membantu sama satu sama lain jadi hujjah. Al-ahadits ad-dhaifah, kita sebut cara bahasa Arab je, al-ahadits ad-dhaifah idza taqawwad ba'dha takunu hujjatan yuhtajju biha fil ahkam la fil fadail faqat, atau kama qala. Hadis dhaif itu kalau dibantu dengan hadis dhaif yang lain, bukan tekanan fadilah beramal, jadi hujjah dalam hukum. Ya, hadis-hadis tentang talqin ni, hadis dhaif tapi dibantu dengan hadis-hadis yang lain untuk menjadi hujjah. Satu. Yang kedua, ada hadis sahih yang menceritakan bahawa alam kubur tu kita akan nak mengajar, nak talqin. Talqin lain, ta'lim lain. Jadi sebab itu kita kata bahawa khilaf ulama al talqin, khilaf lama, bukan cerita baru. Cuma mungkin al-fadhil kalau disebut lah ni, kita tapi tak jumpa. Kalau disebut pun itu setakat pendadahan tentang pendapat ulama-ulama. Kau kata dah, hang takin tak? Nanya. Hang tua tu tiap dah, kena katuk dah. Bajak lah sikit lah. Ajar dia, ajar apa ajar. Ajar ke ni sikit lah, ajar lah. Marabuka, Allah Nabi ajar.
Tak payah ajar soal mulut orang yang hati yang beriman tu insya-Allah masuk walaupun dia iban tapi Islam. Masuk dalam kubur, marrabuka Allahu rabbi haqqan. Tahu. Siapa nabi kamu? Muhammadun sallallahu nabi wa rasuli. Siapa ikhwan kamu? Ikhwani Islam, semua orang Islam. Tahu dia tahu, dia lidah dia akan paksa bercakap. Walaupun sepatah Arab tak tahu. Kalau praktik kata jahat ni, kalau dia mohong lah. Ya. Jadi nampak ulama khilaf. Ada ulama mengatakan bid'ah. Tapi bid'ah itu sebenarnya bukan kata tidak ada. Tapi bagi mereka bukan tak sampai hadis, tapi mereka tak hujah dengan hadis tu. Umpama hadis tentang cerita tentang orang dalam kubur dengar ada tazakat. Orang dalam kubur orang mati tu lebih peka, lebih sensitif dengan orang tazakat yang hidup ni. Umpama contoh hadis sahih. Betul tak? Betul ya. Semasa selesai perang Badar, di mana kubur-kubur orang Islam dikorang seorang satu kubur. Hai yang kafir musyrikin semua buat selubang. Malam hari yang ke-18 Ramadan tu Rasulullah pergi tepi telaga, tepi kubur tu. Ya fulan ibn fulan. Ya fulan ibn fulan. Ya fulan ibn fulan 78 orang tu. Inna qad wajadna ma wa'ada rabbuna haqqan. Fal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqan atau kama qala. Nabi dia kata kepada orang kafir yang mati tu, hai fulan bin fulan, sebut seorang-seorang, aku telah kami dah tahu bahawasanya apa yang Tuhan janji bagi kami semua betul. Macam mana Tuhan janji benar betul ke? Malam yang gelap itu, dah tergelap pun tapi 7 Ramadan, Sayyidina Umar ada belakang, dia tak tinggal Nabi. Sebab tu Sayyidina Umar kata Zil Rasulillah. Zil mana bayang tu, tak mana ada Tuhan, ada bayang, dia tak tinggal Nabi. Dia ada belakang dah. Kita ya Rasulullah, Tuhan maaf cakap dengan siapa? Dia patut mayat lah. Pergi duk explain kat Nabi pula. Dia tak tahu hukum. Ingat kau orang mati biasa. Rasul kata, hum ya Umar, hum asma' mika ya Umar. Allah au kama qala. Umar, halang kubur tu lebih peka dengar daripada kamu. Sengap. Malam kubur tu dia dengar. Jadi kita talqin lah. Ya Abdullah ibn Ahmadillah, ingatlah kamu semasa berada dalam barzakh ni, kamu akan datang pada kamu tak lagi sampai pagi ni dua orang yang menyerupai seorang manusia ataupun malaikat, muka dan nakir. Jangan takut, jangan apa semua, jangan takut, dia hamba Allah juga. Kan marrabuka semua tu ada hadis. Saya nak buang. Ini masalah khilafiyah. Lah ni siapa nak buat? Tak mau buat sudah. Diperlihkan yang bergaduh. Dia tak boleh minta orang. Gaduh. Kena tengah orang kata tanah. Jangan siapa nak buat, tak mau buat sudah. Imam Nawawi beri satu komen sekejap dia. Talqin ni berlaku pada zaman yang disebut Rasulullah sebaik-baik kurun, di mana orang Syam mentalqinkan akan jenazah Abu Umamah Al-Bahili, sahabat Nabi. Kata sejarah dia adalah sahabat Nabi yang paling akhir mati di Syam. Ahli Syam mentalqinkan dia, dan berlaku pada kurun di mana Rasulullah mengakui khairul quruni qarni thumma alladhina yalunahu thumma alladhina yalunahu, 300 hijrah tu ada dalam tu. Cukuplah Imam Nawawi sebagai seorang ahli tokoh ashabul wujuh menguatkan hujah, mengatakan bahawa walaupun hadis ni hadis talqin tu dhaif, tapi dia menurut ahli hadis yang lain dan hadis sahih mengatakan orang dalam kubur tu dengar. Cuma tak boleh balik. Kau kata angkat apa? Kamu cakap apa? Man? Itu ta'lim. Talqin dengar je. Tulaqinu. Dan ini disebut oleh Kamal Ibn Humam. Al-Kamal Ibn Humam seorang tokoh dalam mazhab Hanafi. Dia kata tidak salah dan boleh ditarifkan ataupun diatlakkan laqinu mautakum la ilaha illallah tu, ajar kepada orang nak mati kamu tu dengan la ilaha illallah, ialah makna hakikat. Asal-asal Rasulullah ajak kepada orang nak mati. Orang nak mati kata mati dia, pada dekat nak mati dah. 99.99% dia akan mati. Mimpi banyak lah. Pakcik kata la ilaha illallah, amanah nak mati dah. Tapi nak minta isap rokok lagi, minta 10 udang tu tak mati lagi. Condoh yang minta, aku condoh yang mula asal lah. Oh, kesatian tu tak mati lagi. Ni dah kira ada muhtadir dan boleh bercakap lagi.
Jilan pertama ni saya nak sebut kadang-kadang ketawa, tapi elok dia sebut sikit lah. Boleh tak? Boleh tak apa. Saya izin lah. Jadi kata kami Nu'man itu satu, memahamkan akan mengajarlah kamu akan orang yang nak mati itu sebagai mayit itu ialah kena dia dekat nak mati. Tidak salah kau berfaham bahawa mayat itu ialah orang mati lah. Ada. Jadi itu adalah khilafiyah. Jadi kita akan balik satu contoh. Yang kedua tentang, jadi soal ni, soal khilafiyah ni tak akan timbul. Yang kedua soal bid'ah. Sepanjang saya baca ni, saya mendapati bahawa saya setuju bahawa bila disebut saja kullu bid'atin dalalah, ala inna asdaqal kitab asdaqal hadis kitabullah wa khairul hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Betul. Itu bid'ah yang menunjukkan bid'ah yang malah syar'i. Saya setuju. Dan tanpa man sana fil sunnah hasanatan itu lughah bahasa. Apa saja. Lepas tu bukan ulama tu bagi-bagi, itu sebenarnya mereka ini mengetahui syariat boleh faham elok, bahasa pun faham elok, dilendik elok jadi elok. Cantik. Tidak ada persanggahan apa-apa. Kerana itu kita cantum dah sekali. Saya dapat kesimpulan saja. Bid'ah yang dalalah ni, jenis bid'ah yang ditolak ni ialah bid'ah yang bersanggah dengan nas-nas yang qat'i berquran dan hadis, persanggahan mukhalafatan haqiqiyah, bersanggah sungguh-sungguh, dan bersanggah dengan prinsip-prinsip syariat dan kaedah-kaedah kuliah dalam syariat. Kalau itu kuliah, itu dia kata bid'ah dalalah. Baik, meliputi semua, berhubung akidah ke, akhlak ke, ibadat ke, dan ahkam-ahkam amali, hukum-hukum amali yang membabitkan politik ke, ekonomi ke, pentadbiran ke, apa benda. Dan saya setuju bahawa Al-Fadhil akan menulis lagi bid'ah-bid'ah yang berbuah akidah, sistem hidup ni. Dan elok kita perang habis tentang Islam liberal, tak boleh tahu siapa duk berjuang supaya Islam liberal. Semua boleh belakang. Ni semua lingkup-lingkup belakang ni. Hari ni kena perang. Ada pun kita 7 orang duk telkin. Ni semua Syaban, kan kita nak buka kita. Ada tak ada? Ada. Jadi kita tengah tak tengah kita pukul tengok, kita tengok insya-Allah kan. Baik, sekarang saya nak mulakan ceramah abang. Tolong buka tentang yang pertama, tentang tarikh yang Ustaz bagi ini. Saya nak sikit nak sebut. Yang Imam Syatibi dia sebut dalam kitab muka 14 ni, tariqatun fid din mukhtara'atun tudahi syar'iyyah yuqsad bis-suluki 'alayha al-mubalaghatu fi ta'abbudillahi subhanahu wa ta'ala. Terjemahan pun tepat, jalan yang direka dalam agama. Agama ni saya mau agama tu ad-din sumul. Dengan agama religion ikut amat. Inna ad-din 'inda Allah Islam. Wa raditu lakum al-Islam madina, din tu. Jangan tuan-tuan pandang din kecil. Sebab itu meliputi, sebab itu saya bagi saya ni melihat semua segi. Sebab itu saya tertarik juga bila Al-Fadhil buat cerita tentang kalau kita buat kota, buat sekolah, itu tak termasuk dalam bid'ah. Sebab itu dia termasuk benda-benda yang dunia. Bagi saya, dunia kaya, agama kaya, kaya pokok dia adalah bersanggah ke tak bersanggah dengan pertama nas yang qat'i berquran hadis. Plus campur. Dibantu pula ia bersanggah pula dengan usul-usul prinsip-prinsip syariat. Plus lagi campur. Bersanggah dengan kaedah-kaedah kuliah dalam Islam. Kalau itu, ya silakan. Jadi saya kaitkan ini supaya memudahkan kita berbicara. Bila masuk peringkat ni, kita mendapati bahawa habis semua. Sampai kita nak makan ni, tuan-tuan, buat baliklah satu kanjang buah rambai, buah-buah lah balik rumah. Ayah ambil mana ayah?
Jangan tanya Allah. Hai bang, banyak bang. Kita kebun tak ada mana bang? Allah yarzuqu man yasha bighairi hisab. Apa pi kamu nak orang punya? Orang makan benda haram. Beli ayam tak pernah, pergi ayam, makan ayam tiap hari. Macam musang, pergi ngaji pergi cara musang. Ayam musang tak nak. Pelihara ayam tak nak. Tapi makan ayam tiap malam. Dia buat apa nama adan tu lah. Rasulullah sebut sikit je. Ma min lahmin nabata min haram fannaru awla bih. Mana daging yang tumbuh berhasil yang haram, api neraka lebih utama jilat. Ini hadis nampak pendek macam tu lebih sikit lah. Nampak macam rendah lah. Tapi kita boleh melihat dari skup yang lebih luas ekonomi. Pertambahan wang keuntungan hasil yang haram, api neraka lebih utama jilat. Pastikan sebarang investment pelaburan nak masuk mana-mana pun, nak menambahkan laba keuntungan, modal yang besar, silakan. Syarat ikut semua ni. Kalau tidak, masuk dalam tu. Dan merupakan sistem ekonomi yang bid'ah. Bid'ah dia makan gelin. Habis semua akidah, habis semua ekonomi, politik lebih. Kenegaraan habis semua. Saya rasa tuan tu kita setuju. Setuju, timah tak mau keluar lah. Tunggu. Dan kita sepakat ni, kita nak buat serangan habis-habisan ni, insyaAllah. Banyak benda ini benda yang kita cerita ni, benda solid tauhid, kita buat keluar kita jaga. Tak mahu kan bahasa saya ni, macam kata kalau Ustaz Saleh begitu dia jaga waktu bahasa tu orang pihak tak faham tu. Tak faham. Saya nak mula masuk tentang hadis. Bagi saya, fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairul hadi wa khairul huda, boleh hadis Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa syarrul umur muhdatsatuha sampai habis hadis. Diperjelaskan pula hadis yang lain pula lagi. Man sanna fil Islam sunnatan hasanatan. Di semua ni, semua tu kita sebut semua berpanjang bertali, semua bertaib. Di mana nanti neraca ukuran semua ni perkara yang baru yang mari ni. Bukan artinya benar yang mari itu ada asal. Macam bank Islam sekarang, minta maaf saya sebut. Bank Islam kita di Malaysia ni, kita guna dua lajnah. Satu kita ambil jenis tengah-tengah pakar yang profesional bidang ekonomi, bukan undang, bagian-bagian lain, pentadbiran. Satu lagi pakar-pakar syarak. Kita impun bagi duduk satu meja. Apa pakar ekonomi akan menurun ke projek-projek baru. Yang syarak tunggu tengok. Yang ni macam mana ni? Ni macam mana? Timbang-timbang, sukat semua 6 hari, bincang-bincang. Projek ini haram, tolak. Begitulah juga, buat main benda baru. Apa benda baru mai? Man sanna fi Islam kan nanti benda tu dah ada. Tak ada lagi pun. Mari. Begitu, dia bagi saya lagi yang faham kita. Bukan terbatas kepada benda yang ada saya dah. Tak ada, mai kita bentang. Nak tengok bagaimana. Umpama contoh. Al-Imam Abu Hanifah rahimahullahu ta'ala pernah ditanya tentang isbat nasab keturunan. Dia kata begini aja lah. Seandainya seorang perempuan, isteri orang, memegang satu percakapan macam ni, maaf saya sebut terbuka nak, kemudian dia mengambil percakapan ini, diletakkan berbetulan dengan kemaluan, maaf cakap, kemudian dia tak sedar bahawa di atas percakapan ini ada air mani suami dia, yang kalau dan takdir Allah letak betul kemaluan dia tu, banggalah maaf tu hidup. Maaf cakap, kromosom berapa dia hidup, benih-benih dia masuk ke dalam rahim. Takdir Allah mengandung. Ini cerita bukan cerita mustahil, bukan impossible, benda ni possible sekarang ni. Oh, putih dia. Maka lahir anak tu adalah anak dia sah syarak. Sebab itu maka itu digunakan petua untuk mengeluarkan tiup baby, mengatakan buhlah dalam buah kelapa pun tak apa. Sekarang benih tu benih suami, ini benih sendiri. Buh tak benar. Tepuk kelapa kata buah lah pokok bawah.
Itu maksudnya. Macam mana benda moden bukan tahu, tak tahu. Orang putih orang mari. Mana dia tahu hukum apa? Dia mari. Cuma kita ada kekukuh. Bagi saya kita nak tiba luaskan lagi man sanafi Islam sunnatan hasanatan tu, buat mai apa benda pun timbang. Macam mana kita ada ukuran tentang darah. Kalau ada doktor ni dia tahu lah. Dia ada ukuran darah, ada O, ada A, B, ada gitulah. Dia tahu kalau dia bohong. Saya ada kata A kan, piduk anak kata kemudian ke A kan, saya Aziz kan, saya nama Aziz A, kena O. Mana tak buat A saya nak A. Bukan boleh buat nak benar tu asal O lah, campur-campur. Kayu pukul itulah yang dikatakan kaedah-kaedah istinbat, usul-usul prinsip-prinsip kuliah, nah syar'i daripada ijma', daripada qiyas, daripada nafs. Oh, itu dia kayu pukul. Bukan senang nak keluar ni, nak kata bidah ni. Yang kerana itu bahawa kalau selama mana ukuran kita tu mai benda baru nak 2 tahun atas langit tak apa. Asalkan benda tu ditimbang ikut neraca ni. Jangan berkenyak 16 teks sekali. Jangan buat 10 teks, 16 teks akan jadi sekali. Baik, jelas bahawa bid'ah ni ada yang bid'ah. Yang satu nama bahasa yang bid'ah tapi dia hasanah. Ni dia sebut dia. Baik, sekarang ni kita nak masuk umpama contoh yang disebut dalam kitab ni macam bid'ah tapi tentang bid'ah hasanah ni seperti mengangkat kakak surah. Cuba tu ayah cari. Ni tu ayah ni, teman tu ayah ada. Ada tu kakak surah. Dalam ni sebut, dalam ni inna raf'a saut bizikri hina yansarifun nas min al-maktubah ala 'ali Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada pernah berlaku bahawa zaman Nabi, kata Ustaz Fadil, memang berlaku semua, ada daripada angkat soalan baca bacaan ni. Imam Syafi'i wa akhtaru lil imam wal ma'mum an yadhkura Allah ba'da al-insiraf min as-salah wa yakhfiya dhikr illa an yakuna imaman yuhibbu an yata'allam minhu fayajhar hatta yura annahu qad tu'allima minhu thumma yusirru aw kama qala. Aku pilih, tengok bahasa Imam Syafi'i, aku pilih. Bila kata aku pilih tu maknanya taklah kata siapa buat dekat tak boleh. Sebab itu saya cukup rizah, tahafud dalam melihat. Aku memilih. Imam Syafi'i dia ada terminologi dalam kitab dia tu. Aku pilih apa dia aku pilih. Kalau orang lain buat boleh, bukan salah. Sebab ada warid, ada naf. Baca tak kuat. Sebab itu terbitlah Imam Hanbali. Mazhab Hanbali mengatakan kecuali asal dia baca pelan. Kecuali imam nampak hadut belakang semua tak pandai baca. Sorang-sorang dia mengunung, tak tahu apa dia bilang baju dia, tak tahu apa dia kata. Sekarang dibawa diikut sekali dengan imam. Bacalah kuat sikit. Itu pun minta maaf saya bagi tahu. Imam dalam masjid dan tempat jemaah ramai tolong perhati. Kenapa perhatian? Kira betul, bayang kena pelan. Ni peka-peka dekat-dekat hamba tu tak tahu. Fatihah baca qul huwallahu ahad fi jidha hablum min masad bi bambiang tu. Tashwih dia tahu habis. Betul eh? Saya setuju tu. Jangan. Tolong pelankan, sebab tu bila imam beralih sikit bagi punggung tu, tengok tu sebenarnya izin untuk makmum kalau ada hal nak keluar lepas ada Allah mantas salam tu. Lepas tu perhati tengok siapa ni. Bukan semua orang mai satu masuk sembahyang kita. Ada mai masbuk, kadang mai langsung. Kita belakang la ilaha illallah. Itu bidah. Tengok, kalau orang tak ada silakan. Patah bubung tak apa. Tapi ini pasal ada orang. Jadi bagi saya bahawa akhtar, aku pilih itu satu istilah yang cukup bijak oleh seorang imam. Aku tak kata haram siapa berderah, tapi aku ni buat pilihan bahawasanya aku pilih kalau dapat imam dengan makmum tu perlahanlah, kecuali kalau dia nak mengajar orang. Tapi macam orang perempuan ni sama-sama dia tak campur, dia tak boleh pula lah. Jadi kadang-kadang digunakan akhtar, kadang astahab. Tu
Tuan-tuan sedia maklum, perkataan mandub dengan mustahab mazhab Syafi'i sama makna. Baik. Lagi. Terima. Tak apa. Masuk lagi dalam kop yang saya terjumpa lah Imam Nawawi dalam kitab ni disebut lafaz niat bid'ah. Maksudnya kita dapat niat bid'ah. Sekarang kita buka kitab Rawdatul Talibin dan kitab Al-Azkar, dua-dua Imam Nawawi. Cuba buka Al-Azkar Azkar kitab Imam Nawawi, bab Bismillahirrahmanirrahim. Al-Azkar Al-Mustahabbah fi Shaum, zikir-zikir yang disunatkan dibaca masa puasa. Yustahabbu an yajma' fi niyyati shaum atau an yujma' fi niyyati shaum bainal qalbi wal lisan. Disunatkan, itu istilah, agar dicampur niat puasa antara hati dengan lidah. Nawaitu sama ghadin, mulut kata. Hati kena sambut, jangan lidah saja. Kalau lidah saja kata tak Allah kata tu. Nawaitu sama ghadin, nawaitu sauma ghadin an adai fardhu Ramadan hadis sanadillah ta'ala. Ingat lagi saya puasa satu hari. Yustahab, tak nampak kata bid'ah. Kama qulna fi ghairi min al-ibadah, bukan dekat puasa, lain-lain ibadah pun macam tu juga. Buka kitab Nawawi yang satu lagi, Rawdatul Talibin mana. Qultu ni Imam Nawawi kata, ni kitab Rawdatul Talibin. Qala ashabuna yustahabu an yanwiya biqalbihi wa yatalaffaz bi lisanihi kama sayati fi sunan wudu. Maknanya tuan-tuan duk nawaitul wudu tu boleh. Cuma kita nak bagi tahu gini dia. Bagi mereka yang lancang dah, pas universiti dah, mengaji universiti, kolej majuk dah, pasih lancar dah, tak ada perlu salli, tak payahlah, Allahu Akbar. Bagi pakluk-pakluk kampung tua-tua ada bodoh raba-raba, dia kena mula dulu, enjin panas sikit baru berjalan. Jadi Imam Nawawi ni dia buat ambil kira semua lapisan boleh. Sebab tu nak kata tak boleh, tak boleh. Nak napi ni tak boleh nak napi. Itu saya kata masalah furuk. Sambung lagi. Ada keterangan. Ini tentang jenazah pula. Ini muka surat 35 tak ada Allah tak apa. Pukul berapa? Kata 25. Kata 25 Syekh. Tapi apa? Sambung katanya lagi. Ketahui semuanya yang betul yang terpilih menjadi amalan salafus salih radhiyallahu alaihim ajma'in ialah diam ketika mengiringi jenazah. Jangan diangkat suara dengan bacaan zikir dan selainnya. Memang betul. Hikmahnya saya sebutlah. Baik, sekarang ni kita buka kitab Qurratul Ain bi Fatawa Ismail Az-Zin. Kitab ni dikarang oleh seorang syekh yang terkenal di Masjidil Haram, Syekh Ismail Zain Al-Yamani, yang nama dia Syekh Al-Ulama Al-Jalil Ismail Osman Zainul Al-Yamani Al-Makki. Buka kita ni, tengok. Contoh makan ambil yang berjalan mana lagi kan itu nanti terpercaya.
Ini apa ni? Cerita ni cerita makan dulu. Iaitu makan yang disediakan oleh keluarga si mati. Ada hadis. Cuba cari yang minta maaf Ustaz, insya-Allah. Ma yu'addu al-usra ada disebut dalam ni bahawa hadis yang diriwayatkan bahawa bila ada seorang sahabat menyediakan makanan, Rasulullah pun pergi dan makan. Abu Daud. Cuma Rasulullah tak makan tu kambing. Di mana kambing tu beli tak betul. Rasulullah tak makan. Mana dia sediakan oleh keluarga si mati. Kita tak kun sunat tapi jaiz. Siapa buat tak buat sudah. Tapi kalau keluarga si mati tu yang buat tu dengan niat untuk nak masuklah hadis Nabi mengatakan bahawa idza mata ibnu Adam inqata 'amalu illa min thalath sadaqatin jariyah aw 'ilmin yantafa'u bihi aw waladin salihin yad'u lahu. Dia termasuk yad'u lahu tu anak yang mendoakan, anak saya mendoakan kepada ibu ayah tu, tentu sambil dia berdoa tu dia ajak ramai. Kita tahu bahawa kertas zakat tak bagi lagi, tapi ini nak buat kebajikan untuk ayah mak yang mati. Bismillah. Ada sebut ni, ada kita nak jumpa. Tadi cari. Ada tebal. Petang ada lagi kita cari jumpa. InsyaAllah. Jalan terus. Kita berjanjikan bahawa ada hadis-hadis. Sebut dah jalan terus. Tentang hadis yang kata baca Quran terus, nanti berzikir terus. Saya nak buka kitab ni. Bismillah. Kitab Al-Ittiba' wal-Ibtida' karangan Al-Alama Syekh Abdullah Al-Hasani Al-Hashimi Al-Makki, Allah rahmatilah. Sebut ni nah. Ada ke? Ada nah. Hadis cerita panjang bahawa Ibnu Mas'ud menolak, marah. Dia sebut ni, amma ma nuqila an inkar min inkar Ibnu Mas'ud ala qaumin kanu yusabbihuna wa yahmadun wa yukabbirun fa naqul hasha Ibnu Mas'ud yu'aridu ahadith Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-waridah fil hath ala adh-dhikr wal ijtima' lahu mimma yablugh majmu'at at-tawatur al-ma'nawi. Adapun tentang ini apa yang dinukilkan bahawa Ibnu Mas'ud pernah menolak, menyangkal, membantah terhadap kaum yang mereka itu bertasbih, bertahmid, bertakbir. Kami katakan kita jauhlah macam mana boleh nak katakan Mas'ud menolak hadis-hadis yang macam ni. Yang disebut ni menggalakkan zikir-zikir ijtima' ni dalam bentuk hadis mutawatir ma'nawi. Mutawatir ni hadis yang diriwayatkan secara kumpulan daripada kumpulan sampai ke Nabi, di mana kumpulan itu mustahil mereka melakukan dusta terhadap Nabi. Bila begitu, seperti hadis yaqulullahu ta'ala ana 'inda dhanni 'abdi bi wa ana ma'ahu idza dzakarani fa in dzakarni fi nafsihi zakartuhu fi nafsi wa in dzakarni fi mala'in zakartuhu fi mala'in khairin minhu. Jadi kata hadis ni, Rasulullah bersabda, berfirman Allah Ta'ala, kata Allah, aku ni mengikut apa yang hamba aku sangka kepada aku, dan aku tetap bersama dengannya sekiranya mereka mengingatkan aku, menyebut aku. Kalau mereka sebut dalam diri mereka seorang-seorang la ilaha illallah, aku akan sebut seorang-seorang aku. Tapi kalau sebut ramai-ramai la ilaha illallah ramai mati, maka aku akan sebut depan ramai juga, lebih dari elok boleh tu lagi. Kemudian tengoklah tentang lafaz zikir yang terang-terang perang tu,
Wal jahr bidzikri min lawazimil ijtima'. Memang zikir begitu kata itu memang kelaziman orang perempuan. Perempuan kena senyap. Hidup apa tengok-tengok minta lauk makan lah. Tentu kena bunyi Al-Fatihah wa Fatihah dah. Baru tahu. Sebab itu dia kata wal jahr bidzikri min lawazimil ijtima'. Walau kana al-jahru lama 'alimna kathiran min al-ma'thur. وحتى الدعاء المأثور الذي نقله إلينا الصحابة لولا الجهر به ما وصل إلينا والله أعلم. Baik. Kalau macam tu maknanya zikir ni buat oleh tu disebut. Apa di mana yang Rasulullah marah tu? Yang Rasulullah marah tu disebut. Rupanya ada benar. Puak-puak ni akhir-akhirnya menjadi penyokong kepada buat kharaj yang disebut oleh Ustaz. Jadi dilarang itu bukan pada zat zikir, tapi kerana mereka maghrur, sombong, akan menjadi penyokong kharaj lagi. Macam kita marah radio, jangan marah radio. Beli TV bukan marah radio, tapi rancangan dan TV saja. Nahnu la nunkir ma fi televizyon min imtiyazat. Istimewa banyak, boleh hantar berita macam-macam. Tapi yang kita petikkan adalah yang dimasukkan tu apa dah? Benar melarangkan itu ya. Islam melarang jual beli pada ketika mana? Bukan larang jangan jual beli dah. Ketika orang azan sembahyang mana? Itu dah. Jadi ada faham, kita faham gini. Ada haram kerana benda tu zat tu haram. Macam daging babi, memang haram tu. Tapi haram jual ikan dia ayak kerana dah ayak, tak tahu ikan berapa ekor. Kata ni yang depan tu 6 ekor tu, yang tu 20. Yang burung yang padi tu, yang tu 2 ekor tu ada 18 ringgit. Besar tu. Besar tu. Panggil turun dulu. Duit serah dah, burung tak turun. Yang turun tarik dia. Macam apa? Inilah burung padi 2 ekor 18 ringgit. Bismillah. Bagi. Itu betul. Ikan nama yang dalam perigi tu buat naik dulu. Ini ikan dengan 6 ekor 18 ekor 12 ringgit. Entah dapat, entah tidak. Duit boleh kawan lah. Ikan tu, ikan nyah itu. Jadi haram jual beli itu bukan pasal ikan, bukan pasal burung. Cara dia tak betul. Zikir ni bukan pasal zikir yang dilarang. Kuat. Yang tidak mengganggukan, tapi mereka maghrur, sombong. Entah hampa dia tak betul, kami betul. Rupanya puak ni tipu busuk. Abdul bin Mas'ud tahu dah rupanya mereka ni penyokong khawarij. Yang suruh oleh Al-Fadhil. Jadi jelas bahawa zikir dekat tak ada masalah. Lagi sebut lagi. Ustaz Nur banyak cakap, banyak salah tapi cakap salah. Tentang semayang Ramadan elok dah. Yang disebut oleh Al-Fadhil tu saya tak kata apa dah. Ni'matul bid'atu hadhi kata Umar tu disi bahasa bahawa sebaik-baik dia bid'ah. Ni yang aku buat ni pun. Buatlah berimpun sekali buat 20 rakaat. Yang buat 8 lah buat 20 lah. Ambuh rajin tanpa buat 8. Baik. Masuk lagi dalam masalah Allah. Apa dana? Ni Nisfu Sya'ban, kita ambil Nisfu Sya'ban. Buka kitab Nisfu Sya'ban. Ini kitab Usul al-Wusul Adillatu Ahammi Ma'alim al-Sufiyah al-Haqqah min Sarih al-Kitab wa Sahih Sunnah, karangan Fadilatul Imam Al-Ustaz Muhammad Zaki Ibrahim, Raid al-Ashirah al-Muhammadiyah, Muassis Majalatul Muslim di Mesir, anggota Majlis A'la Syu'un Islamiyah di Mesir, dan Syekh Tariqah al-Muhammadiyah Syazliyah. Dia sebut ini tentang malam Nisfu Sya'ban. Dia kata nampaknya menjadi kebiasaan lah. Kelebihan Nisfu Sya'ban ni, Ibn Ali karramallahu wajhah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza kanat lailatan nisf min Sya'ban faqumu lailaha
Wasumu naharaha. Kalau sampai nisfu Syaban malam 15 tu, maka malam berjagalah, qumum, jaga buat ibadat lah. Wasumu nahara, 15 siang tu puasa. Fa inna Allah Ta'ala yanzilu fiha ila sama'id dunya. Kerana pada malam tu Allah turun ke langit yang paling bawah. Fa yaqul ala min mustaghfirin fa'ghfir lahu, ala min mustaghfirin fa'arzuqah, ala min mubtalan fa'afih, ala kada kada ila akhirih hatta yatla al-fajr. Maknanya Allah turun pada langit yang paling bawah. Turun tu cerita turun ikut yang makam. Allah tahu dia turun, bukan turun macam kita turun tangga dah. Turun ikut cara dia. Allah bersih daripada menyumpai kalau makhluk. Laisa kamitslihi syai'un. Baik. Pada malam Syaban tu berjaga malam dengan ibadat. Siang puasa. Kalau Allah Ta'ala tu turun pada malam tu bertanya, apa ada orang minta ampun? Ansi aku ampun dosa dia. Siapa minta rezeki murah, aku beri rezeki murah. Siapa yang kena duga ala sakit ke, susah aku manakah, minta, aku akan bagi. Selamat ni dah. Qulna walau lam yakun min fadliha ghair hadha al-hadith, hadith hasan. Bukan hadith maudhu', hadith hasan. Hadith hasan ni bawah hadith benar-benar hadith sahih. Apa hadith hasan? Huwa ma rawahu mattasal sanahu binaqli al-'ad qalla dhabtuh. Dia adil tapi kurang macam mana ingatan dan keadilan yang ada pada seorang hadis sahih. Khafdhaf tu macam tuan-tuan dia. Dia jelas bahawasanya benda-benda yang macam ni hadis hasan. Jadi kita buat amal malam-malam ni Syaban, nanti kita tengok apa-apa amal tengok. Sebab tu bila ada macam Profesor Qadawi tolak ke, itu dia terpulang ke dia. Dia wasyak ni, dia ikut dia lah. Tapi hadis ada. Yang kata bungkar tak boleh. Imam Tabrani pula daripada Mu'adz bin Jabal qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yutla'u Allahu 'ala 'ibadihi lailatan nisfi Sya'ban fayaghfiru li jami' khalqihi illa li musyrikin aw musyahinin wa fi riwayah qati nafsin. Imam Tabrani daripada Mu'adz bin Jabal. Ya? Ya. Yang baca tengah belajar. Imam Tirmidzi daripada Nawadir dalam kitab Nawadir. Wa Tabrani dari Ibn Shahin. Di sanad hasan juga daripada hadis Aisyah. Kata Siti Aisyah, qala sallallahu alaihi wasallam, mana lebat, mana banyak benda-benda ni, mana ada hadis tidak ulama tak buat. Hadhihi lailatul nisfi min Sya'ban yaghfirullahu lil mustaghfirin wa yarhamul murtahimin wa ya'akhiru ahlal haqdi ala haqdihim. Ini malam nisfu Sya'ban kata Rasulullah. Allah mengampun akan orang minta ampun, kesian belah kepada orang yang minta kesian, dan menangguhkan akan orang yang berhasad dengki, kurang ditangguh. Ada yang tangguh dan berhasad dengki besok, ditangguh sampai tahun depan. Tak ada buat. Wa hasuna hadhihi al-ahadits al-hasan al-mu'tamadah 'inda ahli al-'ilmi. Itulah. Jadi cerita-cerita segala-gala masya-Allah. Ada lagi. Apa Rasulullah buat? Kita tengok Rasulullah buat dah. Dia buat dah. Hadis ini akhraj al-Baihaqi, Imam Baihaqi dalam kitab Da'awat al-Kabir daripada Siti Aisyah, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qama yusalli lailatan nisfi Sya'ban. Rasul bangun sembahyang bulan Sya'ban. Wa qala fi hadhihi al-lailah yuktabu kullu mauludin wa halikin min bani Adam wa fiha turfa'u a'maluha wa tunzalu arzaquhum. Allah kata Rasulullah, malam ini ditulis tiap-tiap anak yang lahir tu akan rezeki dia, nak mati bila, masuk syurga neraka ke dia, bahagia sementara ke dia, diangkat akan amal dia. Dia kata apa? Wa nahnu nafham anna al-kitabu huna ma'naha kitab tulis tu nuzulul am, turunnya amar daripada Allah Ta'ala yang duduk di Lauh Mahfuz ilal malaikah, turun malam tu, pada malam Sya'ban tu turun. Sebab tu tidak bersanggah dengan Lailatul Qadar.
Sebab mula turun betul bertali kot tu. Betul baru sampai ke Lailatul Qadar, baru sampai Lailatul Qadar. Itu bulan Syaban, Ramadan sebulan. Turun tu. Ni tu cara ulama dia tertib. Wa nafham anna al-kitabah huna ma'nahu nuzul al-amr min al-lawh al-mahfuz ila al-malaikah. Jadi mana tulis itu maknanya turunnya segala urusan tu daripada Lauh Mahfuz kepada malaikat yang diwakilkan untuk melaksanakan apa yang dalam perintah tu. Walamma kana al-amr masturan, oleh kerana yang disuruh tu tersembunyi, tak tahu siapa apa dia. Tak tahu apa. Thumma kushifa kana ka'annahu binisbati lana annahu kutiba fi hadhihi al-lailah. Oleh ini siapa tak tahu, seolah-olah macam yang ditulis Lailatul Qadar, sedangkan tu ulama mana? Macam kita buat contoh lu tak ada lah ni, kita buat contoh ni lah. Pi Faizal, ada kita buat perempuan kan, dah nikah 2 tahun dah. Masuk tahun kedua tak bercakap dengan malam. Tidak rajin bergurau dengan mentua, dengan anak saudara. Bawa pergi jumpa doktor, ingat kau sakit apa, darah apa ke, kena apa kan. Dia nak boleh adik. Adik? Mau nak mengandung. Hang tak tahu ke? Cik tak tahu ke? Tak tahu, tengok dia berjalan kata main badminton atau cerah. Berapa lama je? 6 bulan dah. Tu. Ni baru tahu aku tu lah. Lailatul Qadar tu i'lan. Kerja-kerja untuk menentukan segala-gala tu. Syaban tu. Tu cara ulama di taufik antara dua ni. Oleh kerana hadis Syaban pun hadis sahih. Hadis hasan. Lailatul Qadar pun hadis hasan kuat sahih. Tak ada apa. Dipergukan bahawa urusan mula-mula nak tentu rezeki kita umum kita ni Syaban. Sebab tu kita doa malam tu, ya Allah Tuanku, sekiranya Engkau jadikan aku ni susah apa syaqi, jadi payah je, tolonglah pindahkan, janganlah jadi ni, bagilah aku orang berbahagia masuk syurga-Mu ya Allah. Sekiranya Kau tulis aku ni rezeki kurang, tolong bagi rezeki banyak. Kan kata gitu. Tulis mula tu urusan menulis bulan Syaban lagi. Dipukukan pada bulan Lailatul Qadar, bulan Ramadan sebulannya. Tu cara ulama. Ni Syekh ni kata. Di mana cerita-cerita panjang ni semua ada. Nak semayang pun ada, nak baca lah, apa pun nak baca lah. Ni nak baca Qul Sonsang boleh. Yang tu tak boleh. Yang tu bukan dekat bid'ah, kupang terus. Nak baca Qul Sonsang apa bulan tu. Dan bagi kuat tak? Baca kuat lain lah, kuat tasbih banyak-banyak. 33, alhamdulillah 33. Allah Akbar 34. Cukup bagi 100. Kukuh, kuat, tidur. Dia apa, dia cerdas hantu raya apa? Maknanya tuan-tuan pada malam Syaban nak semayang, sila semayang lah dengan ada cara tu. Saya aku semayang sunat, saya aku semayang sunat, Allahu Akbar 2 rakaat. Saya aku semayang sunat 2 rakaat, Allahu Akbar. Berbetulan pula malam tu, malam tu Syaban. Buat. Jangan kata nawaitu usalli sunnatan Syaban lillahi ta'ala. Tu saya tak jumpa dia. Minta maaf lah. Yang sunat biasa apa salah? Buat lah. Quran baca. Berdoa-berdoa. Hati-hati tasbih, istighfar buat. Dan minta apa minta lah. Jadi nampak tidak larang. Luas. Jangan jawab. Tak nak. Sebab tu saya tak tahu dekat mana bila di Al-Fadhil menggunakan Bang Keli memang ada sandaran dia tu tentang Profesor Qardawi. Profesor Qardawi ni kita hormat dia, kita sanjung dia, tapi tak berarti bahawa dan semua perkara kita setuju tentang mungkin dia tolak tu di segi mana. Tidak tolak di Syaban, tapi mungkin amalan-amalan orang di Mesir kau buat pelik-pelik. Tapi sekat kita duk buat kat Malaysia ni lah, kita duk buat lah, kita akan tengok dah orang duk kenjikan Tok Guru insya-Allah. Kau Sungai Petai kita daripada buat tu Tok Jamat tu ada Allahyarham, kukuh elok dah. Saya tengok macam semai-semai Rahaim. Kitab-kitab Melayu kita dia tak kata. Kita buka kitab Fu'aul Masail, Syekh Daud. Dia tolak. Arti kalau kita untuk baca kitab Fu'aul Masail tu, orang tak buat main Rahaim. Artinya ada seorang dua kompok itu katakan majoriti orang tak buat. Tok Guru kata jangan, ni tak sama tu, janganlah. Kita buat yang lain lah. Bukan salah pada Imam Ghazali, minta maaf, bukan salah pada Imam Ghazali. Bukan salah pada Abu Talib Maki. Depa tu sebab depa husnuzan bahawa kata ni ada hadis. Cuma kita nak kata bahawa lekeh-lekeh ataupun rendah-rendah Imam Ghazali pun
Hadis dia ada dasar dia. Kita alaikum berpegang dengan hadis yang sahih. Semua kutub-kutub sunnah yang 6 terletak di atas kali. Sebab tu kalau tuan-tuan tengok Ihya Ulumuddin, ditulis dengan penuh dengan metodologi. Metod penulisan Imam Ghazali terhadap kitab Minhaj, kitab Ihya Ulumuddin, saya nak contoh sikit. Iaitu mana dalil-dalil yang kuat, ayat qat'i tak ada atas kali. Yang kedua dibantu hadis-hadis yang sahih Muslim, Bukhari Muslim. Lepas tu Bukhari saja, lepas tu Muslim saja, lepas tu Tirmidzi, baru ke bawah ni qila ruya. Yang atas tu dalil. Bawah ni kan syahid. Lepas tu mutaba'ah. Kita kena tahu. Sebab Imam Ghazali nak kata dia tak tahu tak boleh, sebab dia mengaji. Walaupun Imam Ghazali kata bid'ati fil hadis muzjah. Bekalan saya lah hadis ni tuan-tuan, dia kata saya ni sikit sangat, tak banyak. Tapi tak banyak cara orang mengaji. Cara Imam Mujaddid, Hujjatul Islam, tentu lebih banyak dari kita. Kita hadis 40 tak apa, dua an abu an abi an aba, tidur ayang tu aja. Nak lawan Imam Ghazali macam mana? Saya buat contoh Imam Ghazali ni, dia bersilat gelanggang dia 40 gelanggang. Tuan-tuan boleh silat pulut ni. Dia kuntau Betawi semua, kuntau Jawa semua ada ke dia. Kita bawa pulut, silat cekak pulut tu. Sebab itu jatuh sekundi ni. Bukan bal, dia tampak bal, dia belum pukul lagi. Dia buat itu kan, abah dah. Gelanggang 40. Macam tuan-tuan nak tolak Imam Suyuti, jangan tolak. Guru dia nak 50 orang. Syekh dah betul. Imam Nawawi, Imam Suyuti, guru dia, syekh dia 650. Semua terpakai. Kata 700 pada. Jadi kita ni guru kita himpun di sekolah rendah sampai sekarang ni ada 20 orang. Yang gelor 16 orang. Yang mati 4 orang. Yang duduk pun gelor. Mana sewel. Ni terpakai semua. Bukhari syekh ada 1000. Hadis apa? 320,000. Tak gitu kan? Imam Bukhari hafal hadis 320,000. Kita nak kritik Bukhari macam mana? Imam Syafi'i nak kritik macam mana? Tak boleh lah. Macam kita lah dalam laut, ambil kait, anak seluar ni, ikan tubuk tak naik. Yang nak makan kait kita siapa dia? Begitulah. Jadi kita kira bahawa dalam perkara-perkara ni, minta maaf, kita sebut lagi lah apa lagi tu ya. Minta maaf sana kalau kata yang Ustaz tulis betul guna lah, elok cuma nak bercerai aja lah. Tentang mengingat jenazah. Pergi jenazah tuan-tuan, memanglah salafus salih. Sebab salafus salih ni ialah sahabat Nabi, para tabi'in dan tabi'in itu salafus salih. Mereka ni bila usung jenazah, usung senyap sunyi, tak pernah bunyi apa-apa perkara ni. Jadi bila begitu, bila kita berkata tak tahuan tu, jadi mula dah. Walaupun kita kata tu Quran. Jadi di dalam kitab ni disebut, dalam buku Ustaz ni Al-Fadhil disebut, bila kita orang Melayu kampung, kalau kita ada bezakan antara yang di Mesir, yang tengok dengan Arab dengan kita ni. Saudi tak ada. Saudi hatta balik fasa senyap. Batu nisan dia betul batu raja, pada ada raja. Tampahan macam tu kan. Seluk dia kata, bagus. Kita bubuh tanah, tulis Fatihah mau cukup tak kurang. Dia tak ada tak itu ya, masya-Allah. Dengan Arab saya tak nak tahu ni. Pipi masa sampai masa tu, ya daim illallah, daim. Kata apa ni? Orang mati. Sebab nak tutup dengan duk kerja depan tu. Ambil tanah putus kepala, pukul-pukul tu, apa perempuan koyak baju. Tempat kita tak ada. Nak pergi ambil skru tu pasang ni tak boleh. Di Malaysia lah, orang kita tak kerja. Ni ibu-ibu, makcik-makcik, kakak-kakak, adik-adik ni, doktor masih kan, duduk kita Malaysia kecil je. Ni apa ni? Ngandung tu bukan nak senyap, habis-habis sakit ayam mata meleleh. Dia ibu 5 kilo 8 inci, kayau naik, keluar anak 3 kilo buah jambu makan. Dia kata kayau api bagi lelaki dia sibuk ni.
Bukan sakit yang jenazah, yang kita tak bunyi. Kita ni usung mayat minta maaf. Memang kita setuju bahawa semasa usung jenazah tu jangan bunyi apa. Masih ingat lagi doakan senyap-senyap kepada